Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita untuk hari ini di dalam mata pelajaran fiqh tahun 5. InsyaAllah hari ini kita akan belajar dalam tajuk puasa lagi, di mana kita akan belajar mengenai pertama, qada, fidyah dan kafarah berpuasa. Yang kedua, puasa sunat. Yang ketiga, hari-hari yang haram berpuasa. Dan yang terakhir, hikmah berpuasa. Okey, sebelum kita mula, saya nak minta semua pelajar buka buku teks muka surat 43. Baiklah, kita pergi kepada yang pertama, iaitu qada, fidyah dan kafarah berpuasa. Okey, maksudnya di sini di mana kita berpuasa pada bulan Ramadan, ada juga sebab yang kita harus untuk kita berbuka puasa. Contoh kalau awak puasa pada bulan Ramadan, awak tak larat sangat, dia ada kategori-kategori dia yang di mana harus untuk seorang itu berbuka puasa. Okey, yang pertama iaitu untuk orang yang sakit. Okey, yang kedua, orang yang musafir bukan kerana maksiat, iaitu melebihi 89 km. Okey, yang ketiga, keluar darah haid atau nifas. Ini untuk perempuan sajalah. Okey, yang keempat, pitam atau mabuk. Dan yang kelima, orang yang sangat lapar atau dahaga sehingga dia tidak mampu untuk berpuasa. Maka hukum kat sini ialah bila dia tidak berpuasa, dia hukumnya adalah wajib qada. Okey, qada tu maksudnya adalah wajib untuk dia menggantikan semula puasa dia. Bila dah habis bulan Ramadan, dia wajib untuk dia menggantikan semula puasa dia. Seterusnya kita pergi kepada golongan yang harus berbuka puasa untuk orang sakit, tidak ada harapan sembuh, orang yang tidak terdaya berpuasa dan orang yang meninggal dunia sebelum sempat qada puasa Ramadan. Jadi di sini di mana apabila tiga golongan ni berbuka puasa, maka dia wajib untuk bayar fidyah saja. Dia wajib untuk bayar fidyah saja untuk tiga golongan ni. Okey, fidyah tu apa? Fidyah itu adalah nilaian secupak beras. Kiranya macam nilaian secupak beras ataupun nilaian dalam setahun tu dia ada setiap tahun dia akan tetapkan berapa nilai fidyah. Itulah yang dia kena bayar. Seterusnya, golongan yang harus berbuka puasa iaitu perempuan yang mengandung atau menyusukan anak kerana bimbang kesihatan anaknya, dan yang kedua, belum mengqadakan puasa hingga tiba Ramadan berikutnya. Okey, hukumnya adalah wajib qada dan fidyah. Okey, maksudnya dua golongan ni wajib untuk mereka menggantikan semula puasa. Pastikan ganti puasa tu sebelum masuk Ramadan berikutnya. Dan yang kedua, fidyah iaitu bayaran secupak beras tadi ataupun kadar nilai yang telah ditetapkan untuk tahun itu. Okay, yang terakhir, golongan yang harus berbuka puasa adalah lelaki yang melakukan persetubuhan pada siang hari pada bulan Ramadan, di mana hukumnya adalah wajib qada dan kafarah. Okey, qada tu menggantikan semula puasa dan kafarah, jenis kafarah untuk orang yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan kerana bersetubuh adalah dengan cara wajib memberi makan 60 orang fakir miskin sekiranya tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu adalah kafarah kepada orang lelaki yang melakukan persetubuhan pada siang hari pada bulan Ramadan. Seterusnya kita pergi kepada muka surat 44, di mana ia ialah puasa sunat. Puasa sunat yang pertama, puasa 6 hari pada bulan Syawal. Kiranya bulan Islam lepas, puasa 6 hari pada bulan Syawal. Yang kedua, puasa hari Isnin dan Khamis setiap minggu. Yang ketiga, puasa hari
Tasu'a iaitu 9 Muharram dan Ashura iaitu 10 Muharram. Seterusnya puasa hari Arafah 9 Zulhijjah. Puasa hari terang iaitu 13, 14, 15 setiap bulan Hijrah. Dan yang terakhir, banyakkan puasa bulan Rejab dan Sya'ban. Itu adalah puasa-puasa sunat. Okey, seterusnya kita buka kepada muka surat 45. Okey, itu hari-hari yang haram berpuasa. Okey, hari-hari yang haram berpuasa pertama adalah pada 1 Syawal, di mana pada hari raya Aidilfitri. Okey, hari pertama hari raya Aidilfitri kita tak boleh puasa. Kalau kita puasa haram hukum dia. Okey, yang kedua 10 Zulhijjah iaitu hari raya Aidil Adha. Dan yang ketiga adalah hari tasyrik iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Okey, kita teruskan dengan hikmah puasa. Okey, hikmah puasa yang pertama adalah diampunkan dosa-dosa yang lalu. Okay, bila kita berpuasa, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang sebelum ni. Okey, yang kedua Allah menetapkan ganjaran. Okey, yang ketiga bergembira ketika berbuka. Okey, yang keempat doa dimakbulkan. Okey, sebaiknya sebelum kita berbuka puasa, okey, ambil masa sebelum berbuka puasa tu doa banyak-banyak ke Allah, insya-Allah doa kita akan dimakbulkan. Kelima, boleh menghindarkan penyakit. Yang keenam, bergembira menyambut hari raya, iaitu bergembira untuk kita menyambut hari kemenangan sebagai umat Islam sebab kita berjaya untuk puasa pada bulan Ramadan. Okay, yang ketujuh, merasai kesusahan golongan fakir dan miskin. Dan yang ke-8, mulut orang berpuasa berbau wangi di sisi Allah. Okey, setakat ini sahaja untuk hari ini. Saya harap semua pelajar dapat faham dengan baik apa yang telah diterangkan. InsyaAllah jumpa pada kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.